Nama saya Nur Syafiqah binti Zarman. Saya dari kelas TLS 1A dan nombor kad matrik saya ialah 23 TLS 20F2003. Hai, nama saya Aina Sofia binti Ahmad Zurin. Nombor matrik saya 23 DLS 20F2001. Assalamualaikum, nama saya Irfan Naufal bin Zainuddin daripada kelas DLS 1A, nombor matrik 23 DLS 20F2029. Bab 7. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepadanan Nasional di Malaysia. Apa itu teknologi maklumat dan komunikasi? Teknologi ialah suatu sistem yang mempercepatkan dan memudahkan urusan manusia dari semasa ke semasa. Maklumat merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisan data yang dapat menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Komunikasi pula ialah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Pembinaan kesepaduan nasional di Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi TMK. TMK meliputi semua teknologi yang membantu menyampaikan maklumat seperti radio, telefon pintar, televisyen, komputer dan dalam bentuk internet, juga medium aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah diguna pakai dalam setiap lapisan masyarakat di seluruh Malaysia maupun dunia. Penggunaan TMK juga boleh memberi kesan sama ada positif atau negatif. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan TMK yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi TMK perlu diketengahkan. 7.1 Evolusi Pengglobalan Teknologi. Evolusi ialah perkembangan atau perbentukan atau juga perubahan yang berlangsung baik dalam kebudayaan atau biologi atau keduanya. Globalisasi ialah usaha yang membabitkan pergerakan modal, manusia, barangan, maklumat dan budaya yang menjadikan dunia semakin kecil, dan satu perkara yang merealisasikan proses globalisasi ini adalah perkembangan dalam teknologi. Teknologi ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang pertanian dapat memberi keuntungan yang maksimum dan meningkatkan produktiviti serta pengeluaran pertanian. Yang kedua, dapat meningkatkan operasi komersial berskala besar sama ada dalam bentuk sistem, peladangan, kelompok atau estet. Yang ketiga, dapat keuntungan yang optimum oleh sebab pengurangan penggunaan tenaga dan penjimatan kos operasi. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang pembinaan. Pertama, pemaju boleh melengkapkan projek dalam tempoh yang lebih singkat. Kedua, dapat menjimatkan masa pembinaan dan penghasilan kualiti kerja. Ketiga, menjimatkan kos dengan mengurangkan penggunaan tenaga buruh. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang makanan. Industri makanan dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa yang singkat. Kedua, teknologi dapat membantu membekalkan sumber makanan yang mencukupi. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang ekonomi. Meningkatkan produktiviti pembuatan. Kedua, meningkatkan sumber sektor pembuatan kepada ekonomi negara. Yang ketiga, meningkatkan bilangan pekerja yang berkemahiran dalam suatu bidang tertentu. Impak pengglobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim, maklumat dapat dicapai dengan lebih mudah, dapat menambah kenalan baru, dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk berhubung dengan orang lain.
dampak negatif pengglobalan teknologi. Pertama, penyebaran berita palsu semakin berleluasa. Kedua, pembaziran masa kerana terlalu lalai dalam laman sosial. Ketiga, boleh mendatangkan ketagihan media sosial sehingga menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Akhir sekali, kurang aktiviti sosial secara bersemuka. 7.2. Konsep hubungan manusia dan teknologi. Seterusnya adalah konsep hubungan manusia dan teknologi. Dunia masa kini menyaksikan perubahan dan perkembangan sumber teknologi moden. Pelbagai bentuk inovasi dan ciptaan berteknologi telah dihasilkan sehingga mendatangkan impak kepada pembangunan teknologi canggih yang membawa dunia ke alaf baharu. Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi kepada manusia. Yang pertama, ia membuatkan sistem komunikasi lebih efisien. Hal ini kerana ia membolehkan manusia berhubung tanpa sepadan. Ianya juga dapat menghubungkan kembali hubungan rakan-rakan yang sudah lama terputus. Manusia juga boleh membuat kenalan baharu melalui aplikasi media sosial. Sebagai contoh, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp dan Skype. Seterusnya, ia mempercepatkan dan memudahkan urusan. Manusia boleh mencari maklumat dan informasi penting dengan cepat dan tepat melalui Google. Mereka juga boleh membuat pemindahan atau pembayaran duit secara atas talian tanpa perlu pergi ke bank. Setiap kebaikan pastinya ada keburukan. Berikut adalah kesan negatif teknologi maklumat dan komunikasi kepada manusia. Wujudnya jenayah cyber, contohnya segelintir masyarakat yang meninggalkan komen negatif yang menghina fizikal seseorang di laman sosial. Ianya juga menjejaskan hubungan harmoni dan banyak membuangkan masa manusia melayari laman sesawang yang tidak bermoral ataupun pornografi. Dan wujudnya budaya plagiat. .3 Etika dan peradaban dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Pertama, teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu medium untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang ramai. Penggunaan medium ini berleluasa tanpa mengira lapisan masyarakat. Oleh itu, pengguna perlu menjaga adab dan peraturan dalam menyampaikan maklumat. Kedua, pengguna perlu bijak dalam memilih dan menggunakan halaman sesawang yang bermanfaat serta menghindari diri dari melayari halaman sesawang yang merosakkan. Adalah dilarang sama sekali melayari halaman sesawang yang mengandungi unsur keganasan, pornografi dan sebagainya. Peraturan dan undang-undang. Peraturan dan perundangan kepada pengguna ialah Akta Terpakai Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Rahsia Rasmi 1972, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Tata Susila Profesyen Perguruan Malaysia, Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 dan lain-lain. Kesalahan yang perlu diambil perhatian oleh pengguna ialah menyebarkan maklumat yang tidak sahih, berkongsi kenyataan yang menyentuh isu-isu sensitif seperti politik, agama dan sebagainya, melayan komunikasi dengan pihak yang agresif dan kasar, melibatkan diri dengan perniagaan bahan-bahan yang berisiko dan berbahaya. 7.4 Teknologi maklumat dan komunikasi sebagai platform pengukuhan kesepaduan nasional. Teknologi maklumat dan komunikasi sebagai platform pengukuhan kesepaduan nasional. Seperti yang kita tahu, media cetak dan media digital menyumbang kesan positif dalam memupuk hubungan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Media dilihat sebagai satu alat bagi mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan cepat sehingga mereka menjadi komuniti yang mampu memahami informasi dan mewujudkan jaringan sesama komuniti. Teknologi maklumat dan komunikasi (MAYA) menjadi salah satu keperluan masyarakat hari ini. Sebagai contoh, mereka dapat berinteraksi dalam internet walaupun mereka berada di dalam keadaan yang berjauhan.
Ini dapat mengeratkan hubungan terutamanya mereka yang berada di luar negara. Peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam mengukuhkan kesepaduan nasional. Pertama, dapat mengeratkan hubungan keluarga. Sebagai contoh, anak-anak dapat bertanya khabar dengan ibu bapa walaupun mereka berada di tempat kerja atau di mana-mana sahaja. Kedua, berperanan mengukuhkan hubungan antara kaum. Contohnya, hubungan antara kaum seperti Melayu dengan Cina tidak terputus dengan adatnya dan alat komunikasi sebagai perantaraan dan menyampaikan maklumat. Akhir sekali, menghubung dengan rakan dari seluruh dunia. Mendapat kawan baru di dalam laman sosial seperti Instagram, Facebook atau WhatsApp untuk berkenalan dengannya tanpa perlu berjumpa secara bersama. 7.5 Isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi. Isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi. Jenayah cyber. Pertama, penipuan secara atas talian, berlaku transaksi palsu. Keempat, cyberbully dan kemudian jenis-jenis jenayah cyber. Pertama, penipuan ke atas data komputer. Kedua, skim cepat kaya. Ketiga, judi cyber. Keempat, mail spam. Selain itu, ianya juga menjejaskan hubungan harmoni, contohnya penggunaan telefon pintar pada tempat yang tidak sesuai seperti di meja mesyuarat dan meja makan yang menyebabkan suasana harmoni untuk bertukar pendapat tidak berjalan dengan lancar.